Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 1 Januari 2021, saya akan sambung sebenarnya perkongsian tentang perkara berkaitan dengan pengurusan tenaga ataupun kesikapan tenaga. Hari ini saya akan bercakap tentang undang-undang berkenaan dengan pengurusan tenaga di Malaysia, iaitu undang-undang satu-satunya undang-undang yang ada di Malaysia tentang pengurusan tenaga dengan cekap. Okey, nama undang-undangnya ialah Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan Cekap 2008 yang dikuatkuasakan oleh Suruhanjaya Tenaga. Saya rasa undang-undang ni dah lama 2008, sekarang ni pun dah tahun 2020, okey. Dah lebih daripada 12 tahun 12 tahun dan masih dikuatkuasakan lah. Okey. Saya saja nak kita tengok semula, okey. Sebab saya sekarang ni tengok undang-undang ni di segi tu perspektif lah. Dulu saya sebagai penguatkuasa saya yang terlibat dalam menguatkuasakan undang-undang ni. Okey, dulu. Okey, kemudian bila saya keluar daripada pekerjaan saya pada 2012, okey, saya terlibat sebagai pihak yang membantu perpasangan untuk mematuhi undang ni pula, iaitu sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar. Okey. So saya akan kongsi, kita akan tengok undang-undang ni di segi perspektif saya lah. Okey, jika saya tapi dari segi rujukan tafsiran yang lebih tepat, jika ada sebarang keraguan, saya cadangkan boleh dirujuk untuk lebih tepat, okey, rujuk kepada pihak Suruhanjaya Tenaga lah untuk mentafsirkan undang ni secara lebih tepat dan perlu diikuti dan sebagainya lah. Okey, saya akan ulas undang-undang ni di segi perspektif sebagai yang saya faham sebagai pemain industri dan juga sebagai pengurus tenaga elektrik lah. Okey. Kita akan tengok semula undang-undang ni. Okey, undang-undang ni ialah Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan Cekap 2008 ialah satu peraturan di bawah Akta Bekal Elektrik 1990. Okey, di bawah Akta Bekal Elektrik 1990. Ialah satu peraturan di bawah Akta Bekal Elektrik 1990. Okey, itu kira-kira jelas. Kenapa sebab tu nama pengurus tenaga elektrik sebab ini bawah tenaga Akta Bekal Elektrik. Okey, dalam peraturan-peraturan ini dia ada 24 peraturan dia ada 24 peraturan. Okey, tetapi sebagai jika kita hanya perlu tahu tentang peraturan ini bergantung kepada apa kita punya peranan ataupun apa yang kita perlukan daripada peraturan ini. Okey, yang pertama, jika kita perpasangan, perpasangan yang telah mendapat notis daripada Suruhanjaya Tenaga, sebagai pemilik perpasangan, mereka perlu jelas tentang peraturan-peraturan nombor 6, 7, dan juga 16. Peraturan 5, 6 dan 7 ialah tentang tanggungjawab perpasangan. Apa sepatut mereka buat setelah mereka dapat notis daripada Suruhanjaya Tenaga. Itu apa yang perlu mereka buat. Kemudian pula, sebahagian daripada apa yang mereka perlu buat ialah untuk melantik pengurus tenaga elektrik. So sebab tu mereka perlu faham juga sedikit sebanyak tentang apa itu keperluan peruntukan-peruntukan dalam peraturan 16. Okey. Tapi mereka pihak perpasangan mereka boleh jangkakan mereka akan diberi nasihat yang sepatutnya oleh pengurus tenaga elektrik berdaftar yang mereka lantik. Okey. Yang kedua, jika kita mahu menjadi pengurus tenaga elektrik, contohnya jika kita ni layak, kita mahu menjadi pengurus tenaga elektrik, kita perlu rujuk peraturan 11, 12, 13, 14 dan juga 15. Sebab perkara ini ialah melibatkan kelayakan, siapa itu pengurus tenaga elektrik berdaftar, kelayakan untuk memohon, proses permohonan dan juga pengeluaran sijil, dan sebagainya lah. Peraturan 12, 11 hingga 15. Kemudian jika seorang itu sudah menjadi pengurus tenaga elektrik berdaftar, jika dia dah menjadi pengurus tenaga elektrik berdaftar, mereka perlu faham keseluruhannya, umumnya semua tentang peraturan inilah. Tetapi tumpuannya ialah sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar, mereka perlu jelas tentang peraturan 16 sebab ia melibatkan fungsi dan juga tugas-tugas mereka sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar. Mereka juga perlu faham apakah maksud dalam peraturan 6 dan 7 sebab mereka perlu memberi nasihat, mereka perlu advice kepada perpasangan yang perlu patuh kepada peraturan ini, apa maksud apakah keperluan-keperluan dalam peraturan 6 dan 7 tadilah.
Okay, itu. So maksudnya kita tak perlu fokus semualah. Okay. Yang lain-lain tu hanya bagi saya hanya melibatkan pentadbiran of this hanya melibatkan pentadbiran peraturan ni lah. Okay. Okay. Itu secara umum tentang ada lebih kurang ada 24 peraturan dalam peraturan Perusahaan Elektrik Cekap 2008 bukan 2018 2008. Okey. Okey, siapakah pihak yang terlibat dalam peraturan-peraturan ni? Okey. Dia ada beberapa pihak. Yang pertama sekali ialah Suruhanjaya Tenaga. Mereka ialah pihak yang menguatkuasakan peraturan-peraturan ni, undang-undang ni lah. Kemudian pepasangan yang terlibat yang perlu patuh, pepasangan yang perlu patuh kepada peraturan-peraturan inilah, undang-undang ni. Okey, yang ketiga ialah pembekal tenaga elektrik. Pembekal tenaga elektrik, mereka ada juga satu keperluan mereka untuk perlu patuh, iaitu memberikan maklumat tentang penggunaan tenaga, okey, kepada pihak Suruhanjaya Tenaga lah, memberi maklumat tentang pengguna tenaga yang perlu patuh kepada peraturan-peraturan ini kepada Suruhanjaya Tenaga. Okey, yang keempat ialah pengurus tenaga elektrik. Okey, so ada lebih kurang secara umumnya lebih kurang 4 pihak lah yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Perusahaan Tenaga Elektrik yang Cekap 2008. Okey. Kemudian, okey, siapakah yang perlu apakah jenis pepasangan yang perlu patuh pada peraturan ni? Okey, yang pertama ialah kategori pertama ialah pepasangan-pepasangan yang menerima tenaga elektrik, okey, melebihi 3 juta kilowatt jam, okey, dalam masa 6 bulan berturut-turut. Okey, sekurang-kurangnya 3 juta kilowatt jam dalam jumlahnya dalam masa 6 bulan berturut-turut. Bukan setiap bulan jumlah selama 6 bulan berturut-turut. Okey, itu yang pertama. Okey, tapi mereka tak perlu risau. Sebab mereka hanya perlu patuh apabila pihak Suruhanjaya Tenaga berikan notis kepada mereka selepas pihak Suruhanjaya Tenaga mendapat maklumat tentang mereka ni daripada pembekal tenaga elektrik. Contohnya Tenaga Nasional, okay, di Semenanjung dan juga SCSB di Sabah. Okay, ataupun mana-mana pemegang lesen awam lah. Okay. Kategori yang kedua ialah pepasangan yang menjana tenaga elektrik, okay, menjana tenaga elektrik sebanyak sekurang-kurangnya 3 juta, okay, kilowatt jam dalam masa 6 bulan berturut-turut untuk kegunaan sendiri. Ataupun mereka ni pemegang lesen persendirian. Mereka menjana tenaga elektrik untuk kegunaan sendiri, bukan untuk dijual kepada grid nasional lah. Okay? Mereka pun perlu patuh. Mereka perlu maklumkan diri mereka kepada pihak Suruhanjaya Tenaga. Okay. Tapi yang pertama tadi, mereka akan dapat notis daripada pihak Suruhanjaya Tenaga lah. Okay. Yang kedua, ada 2 jenis. Satu, pengguna tenaga elektrik yang mendapat bekalan daripada pihak pembekal elektrik. Yang kedua ialah mereka yang menjana tenaga elektrik untuk kegunaan sendiri lebih daripada 3 juta. Jumlah dia, threshold dia ialah 3 juta kilowatt jam dalam masa 6 bulan. Okay. Kemudian peraturan nombor 5 ialah tanggungjawab untuk memberi maklumat kepada Suruhanjaya Tenaga. Inilah dia pihak pembekal tenaga elektrik. Mereka perlu memberi maklumat kepada Suruhanjaya Tenaga apakah pasangan, okay, yang menggunakan tenaga elektrik daripada lebih daripada 3 juta kilowatt jam dalam masa 6 bulan kepada Suruhanjaya Tenaga. Mereka perlu berikan maklumat kepada pihak Suruhanjaya Tenaga lah. Okey, dalam peraturan-peraturan ini Perusahaan Tenaga Elektrik yang Cekap 2008 ni, okey, ada peruntukan tentang pengurusan tenaga elektrik. Okey. Okay, yang pertama tadi itulah mereka perlu bekalkan pihak pembekal elektrik perlu maklumkan kepada Suruhanjaya Tenaga tentang maklumat pengguna tenaga yang menggunakan tenaga lebih daripada 3 juta kilowatt jam dalam masa 6 bulan lah. Okay, mereka perlu pastikan maklumat itu tepat lah. Okay, tepat dan sebagainya lah untuk pihak Suruhanjaya Tenaga menghantar notis. Okay, so bila mereka perlu comply bila mereka comply. Okay, berdasarkan mengikut peraturan 6, okay, peraturan 6, okay, pihak Suruhanjaya Tenaga pada bila masa dengan notis bertulis, okay, boleh, okay, menghantar notis kepada pepasangan lah yang saya nyatakan tadi. Sama ada mereka mendapat bekalan tenaga elektrik lebih daripada 3 juta dalam masa 6 bulan ataupun mereka menjana tenaga elektrik, okay, lebih daripada 3 juta kilowatt jam dalam masa 6 bulan untuk kegunaan sendiri. Apa yang mereka perlu lakukan? Okay, bila dapat notis, mereka perlu dapat notis bertulis. Maksudnya kat sini, kalau mereka tak dapat notis, mereka tak perlu comply apa-apalah. Itu je. Itu yang unik pasal peraturan ni.
Selagi tak dapat notis daripada pihak Suruhanjaya Tenaga, tak perlu patuh apa-apa lah. Walaupun mereka gunakan tenaga lebih daripada 3 juta kilowatt jam dalam masa 6 bulan. Okay. Apa yang mereka perlu lakukan? Ini penting ni, mereka perlu faham. Okay. Yang pertama sekali ialah, okay, mereka perlu melantik, okay, seorang pengurus tenaga elektrik berdaftar, okay, yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga untuk melaksanakan, okay, fungsi dan tugas-tugas di bawah Peraturan 16. Kena jelas ni. Okay. Mereka perlu, pertama sekali bila dapat notis daripada Suruhanjaya Tenaga, mereka perlu melantik seorang pengurus tenaga elektrik berdaftar untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas di bawah Peraturan 16. Yang pertama, okay, perlu lantik. Okay. Kemudian, mereka perlu hantar maklumat tentang pelantikan tersebut secara bertulis kepada pihak Suruhanjaya Tenaga lah. Okay, maksudnya mereka perlu hantar maklum kepada pihak Suruhanjaya Tenaga siapa yang mereka telah lantik dan juga dia punya maklumat lanjutlah tentang sijil dan sebagainya lah. Okey. Selepas itu apa? Itu yang kedua. Pertama, lantik. Okey. Kedua, maklumkan kepada pihak Suruhanjaya Tenaga. Yang ketiga ialah, okey, mereka perlu menghantar maklumat kepada pihak Suruhanjaya Tenaga. Maklumat apa? Maklumat tentang kenyataan dasar pengurusan tenaga elektrik. Okey. Kenyataan dasar pengurusan tenaga elektrik dengan cekap di pasangan mereka. Itu yang pertama, maklumat dia perlu hantar maklumat pertama. Yang kedua, maklumat tentang objektif. Apakah objektif pengurusan tenaga elektrik dengan cekap di pasangan tersebut. Dan yang ketiga ialah apa-apa maklumat, okay, yang berkaitan, okay, yang seperti yang diminta oleh pihak Suruhanjaya Tenaga lah. Okay. Sekali dengan penghantaran maklumat tersebut, mereka perlu juga hantar, okay, laporan dalam bentuk borang A. Okay, borang A yang telah ditandatangan. Okay, dan disertakan dengan sekali borang B yang ditandatangan oleh pihak pengurus tenaga elektrik. Borang A ditandatangan oleh pihak perpasangan, pemilik perpasangan. Borang B sekali kena hantar dengan borang A ni ialah ditandatangan oleh pengurus tenaga elektrik berdaftar yang dilantik. Dan mereka perlu hantar apa-apa maklumat yang mungkin diminta oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. Ini ialah peraturan nombor 6. Okey, peraturan nombor 6. Okey, apakah yang dalam apakah yang ada dalam notis tu? Okay, notis tu ialah yang saya maklumkan tadi, peraturan nombor 6. Mereka perlu, okey, melantik pengurus tenaga elektrik berdaftar dan maklumkan kepada pihak Suruhanjaya Tenaga dalam masa 3 bulan 3 bulan daripada tarikh notis tu. 3 bulan daripada tarikh notis. Okey, kemudian mereka perlu hantar maklumat tadi lah, dasar, objektif, akaun dan sebagainya, borang B dan borang A, okay? Borang B dan borang B. Okey. Bila pula? Okey, so yang keperluan menghantar maklumat ni dalam peraturan 6. Ke dalam peraturan 7 dinyatakan bila pula perlu hantar. Mereka perlu hantar maklumat tu, maklumat yang diminta ni seperti dasar, objektif dan sebagainya ni, borang A dan borang B ni, okey, dalam masa bila? Dalam masa 30 hari selepas 6 bulan daripada tarikh notis tadi. Dan dia akan dihantar setiap 6 bulan lah. Setiap 6 bulan daripada tarikh notis, okey. Tarikh notis 6 bulan, kemudian ada masa 30 hari untuk hantar maklumat tersebut. Okey. Dia akan berlaku perkara ini akan berlaku setiap 6 bulan lah. Setiap 6 bulan. Ini setiap lepas 6 bulan ada 30 hari. Okay, lepas tu lagi 6 bulan ada 30 hari lagi lah. So dia perlu hantar setiap 6 bulan. Okay. Perlu hantar maklumat tentang dasar, okay, objektif, apapun ada akaun ataupun dokumen, dan juga borang A, borang B. Borang A ditandatangan oleh pihak pasangan, borang B oleh pengurus tenaga elektrik berdaftar. Dan mereka perlu hantar apa-apa saja maklumat yang pihak Suruhanjaya Tenaga minta lah. Okay. Itu apakah yang ternyata dijadikan dalam notis yang dihantar kepada pihak perpasangan yang perlu patuh pada undang-undang tersebut. Okey, inilah borang A. Borang A ya. Borang A ialah maklumat apa? Tentang maklumat umum, okey, di sini maklumat umum. Okey. Maklumat tentang perpasangan, okey. Pendaftaran dia, penggunaan tenaga elektrik dalam masa 6 bulan, okey. Kemudian penggunaan tenaga elektrik dalam masa 6 bulan yang dilaporkan, okey. Kemudian apa-apa langkah-langkah penyematan tenaga yang dilaksanakan dalam masa tempoh yang dilaporkan itu 6 bulan berkenaan. Okay. Kemudian jika ada langkah-langkah yang pernah dicadangkan tapi tidak dilaksanakan, kenapa? Okay.
Kemudian apakah anggaran penyimbatan tenaga, okey, untuk setiap langkah-langkah penyimbantan perusahaan tenaga yang dilaksanakan dalam tempoh yang dilaporkan. Hanya dalam tempoh yang dilaporkan 6 bulan berkenaan sahajalah. Okey, kemudian maklumat tentang pengurus tenaga elektrik berdaftar dan juga akuan lah akan yang ni perlu ditandatangani oleh pihak perpasangan, pihak perpasangan. Ini tak boleh ditandatangani oleh pihak pengurus tenaga elektrik. Ini hanya perlu oleh wakil perpasangan. Ini borang A. Okay. Borang B ialah yang perlu ditandatangani oleh pihak pengurus tenaga elektrik berdaftar. Siapa pengurus tenaga elektrik berdaftar yang dilantik? Okey, borang B ni ialah secara umum ni ialah dia maksudnya pengesahan, okey, pengesahan oleh pihak oleh pengurus tenaga elektrik berdaftar ataupun PTE ni, okey, yang bahawa apa yang dihantar dalam borang A ni semuanya adalah tepat dan benar. Tepat dan benar. Okey, mana telah sahkan. Okey, sebab kalau tengok kenyataan kat sini, I have been given sufficient access, okey, to based on my knowledge and belief, report in Form A of the second schedule was well prepared on the actual implementation. Kemudian yang ketiga, I have evaluated efficient management of energy performance and cost and installation. Mana pihak ni ialah pengesahan, ini ialah akuan pengesahan oleh pihak pengurus tenaga elektrik berdaftar tentang apa yang dilaporkan adalah benar belaka. Ini besar adanya kesan ini. Dia macam authority kita dah recognize lah, okey. Authorize ya, semua benar. Okey, itu form borang B lah, borang B. Okey. Dalam peraturan ni ada peraturan ke-9 ni. Okey. Jadi ini agak unik sikitlah, okey. Pihak suruhanjaya tenaga dalam peraturan 9 ni dia, from time to time dia boleh semak okey. Sama ada okey, adakah pasangan itu perlu tak patuh atau tidak lagi selepas ni. Okey, mereka perlu pertimbangkan ni lah, sama ada dia akan tengok penggunaan tenaga dia, borang ini dan sebagainya, okey. Adakah mereka telah patuh segala keperluan, okey, dan ada apa-apa sebab lah yang mereka rasa mereka tak perlu patuh semula lah. So mana pihak suruhanjaya tenaga boleh semak lah semula sama ada mereka perlu patuh ke tidak peraturan ni. Okey. Tapi keputusan satu patut bergantung kepada pihak suruhanjaya tenaga lah untuk mempertimbangkan lah. Okey. Sama ada mereka perlu hantar tak maklumat dalam keperluan dalam peraturan 6 tadi lah. Okey. Okey. Dalam peraturan 9, pihak suruhanjaya tenaga boleh review, okey, keperluan menghantar laporan ke tidak mengikut peraturan 6. Tapi dalam peraturan 10, pihak suruhanjaya tenaga juga boleh berhak untuk membatalkan arahan untuk tidak menghantar laporan tadi. Okey, dia boleh bagi pelepasan, okey, pelepasan untuk tidak perlu hantar laporan, okey. Dan pihak suruhanjaya tenaga juga ada kuasa untuk membatalkan tadi pelepasan tadi. Okey, so bergantung kepada pihak suruhanjaya tenaga lah. Okey, mengikut peraturan 10. Okey, kemudian kita tengok juga ini berkenaan dengan pengurus tenaga elektrik berdaftar. Kita bermula dengan peraturan 11. Okey, mengikut peraturan 11 untuk patuh kepada peraturan pengurusan tenaga elektrik dengan Cekap 2008 ni, okey. Mereka yang perlu dilantik ialah mereka untuk perpasangan hanya perlu melantik pengurus tenaga elektrik yang berdaftar dengan suruhanjaya tenaga sahaja. Hanya pengurus tenaga elektrik yang berdaftar dengan suruhanjaya tenaga. Untuk mereka patuhlah sekiranya mereka dapat notis, untuk mereka patuh, mereka hanya boleh melantik hanya pengurus tenaga elektrik yang berdaftar dengan suruhanjaya tenaga sahaja. Jika tidak, mereka tidak dikira patuh kepada keperluan undang-undang itulah. Okey. Kemudian, okey. Kita akan tengok pula okey. Saya nak terus fokus kepada apakah tugas pengurus tenaga elektrik berdaftar. Sebab saya rasa dalam sebenarnya video-video sebelum ni saya dah terangkan dengan yang agak saya dah buat lebih kurang 5 video tentang bagaimana untuk memohon sebagai pengurus tenaga elektrik lah. So saya akan terus skip kepada peraturan 16. Okey. Okay, peraturan 16 ni saya pernah sebut tapi saya akan tambah lagi sekali inilah. Okey. So dalam peraturan 16, okey. Sebab tu dalam peraturan 6 tadi kan pihak perpasangan melantik okey seorang pengurus tenaga elektrik berdaftar untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas di bawah peraturan 16. So sekarang inilah dia peraturan 16. Ini penting ni. Okey. Peraturan 16 menyatakan bahawa okey pengurus tenaga elektrik berdaftar atau PTE shall responsible perlu bertanggungjawab okey untuk apa? Untuk membuat audit dan analisa
penggunaan tenaga elektrik. Okey. Ataupun penggunaan tenaga elektrik bersih yang dijana di perpasangan termasuk okey, penggunaan tenaga yang utama. Okey. Termasuk penggunaan tenaga utamanya. Ini peraturan 16A A1. Pengurus tenaga elektrik perlu membuat audit, bertanggungjawab untuk membuat audit dan analisa penggunaan tenaga elektrik ataupun total penjanaan bersih, jumlah penjanaan bersih di perpasangan berkenaan termasuk penggunaan tenaga utama ataupun significant end use of energy of electricity. Itu peraturan 16A1. Okey. Peraturan 16A2, ini lagi jelas Ini lagi bagi mencabarlah. Okey. Pihak PTE mesti dia bertanggungjawab untuk menasihatkan sama ada pemegang lesen persendirian ataupun pengguna tenaga elektrik tadi untuk membangunkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan penggunaan tenaga elektrik dengan cekap di perpasangan berkenaan. Kena jelas ni. Dia kena menasihatkan perpasangan berkenaan tentang apa dia untuk membangunkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan penggunaan tenaga elektrik dengan cekap di perpasangan berkenaan. Itu peraturan 16A1. A2. Kemudian ialah peraturan 16A3. Peraturan 16A3 ialah PTE bertanggungjawab untuk memantau keberkesanan pelaksanaan langkah-langkah berkenaan yang dinyatakan sebelum ni dalam peraturan 16A2 tadi. Okey. Nampak very ringkas tapi panjang cerita dia ni. Okay. Kemudian peraturan 16B ialah mereka PTE mesti menyelia supervise menyelia penyimpanan rekod-rekod penyimpanan rekod-rekod berkenaan dengan perusahaan tenaga elektrik dengan cekap di perpasangan berkenaan dan memastikan mengesahkan ketepatan maklumat dalam rekod berkenaan. Itu aja. Dia kena menyelia penyimpanan rekod-rekod dan juga mengesahkan ketepatan maklumat-maklumat dalam rekod berkenaan. Itu peraturan 16B. Okey. Kemudian peraturan 16C. Peraturan 16C ialah dia mesti memastikan memastikan perpasangan perlu menghantar maklumat dan laporan lah kepada pihak suruhan tenaga mengikut peraturan 6 lah. 16. Okey. 16 juga seperti yang dalam masa tempoh masa yang dinyatakan dalam peraturan 7 tadilah. Okey. 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya lah. 3 bulan untuk lantik pengurus tenaga elektrik berdaftar, 6 bulan tu setiap untuk hantar laporan ni 30 hari selepas 6 bulan. Itulah fungsi-fungsi pengurus tenaga elektrik berdaftar. Okey. Maksudnya ada kaitan antara peraturan 6, 7 dan juga peraturan 16. Dia berkaitan. So kedua-dua pihak, bagi saya, kedua-dua pihak perpasangan dan juga pihak pengurus tenaga elektrik perlu ada pemahaman yang sama tentang peraturan 6, 7 dan 16 ni. Okey. Kena jelas ni. Dia berkaitan, dia tak boleh dilihat bersendirian. Sebab jika tidak, akan ada kemungkinan pihak perpasangan merasakan mereka bila mereka perlu lantik jika mereka melihat peraturan 6, 7 tu secara berasingan, mereka tak nampak apa itu tugas pengurus tenaga elektrik berdaftar. Okey, dan pihak pengurus tenaga elektrik berdaftar ni pula perlu menerangkan kepada pihak perpasangan jika mereka tak faham apa itu peraturan 6 dan 7. Kemudian mereka perlu jelaskan secara jelas-jelasnya kepada pihak perpasangan tentang apakah tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka di bawah peraturan 16. Ini penting. Bagi saya peraturan 6, 7 dan juga 16 ni ialah elemen paling penting dalam menentukan pemahaman tentang peraturan 6, 7 ni dan 16 ni ialah akan menentukan bagaimana peraturan ni akan jadi berkesan atau tidak sebagainya lah. Sebab yang berlaku jika saya rasa itu yang berlaku sekarang. Sebab pihak perpasangan tak jelas apa dalam kebetulan apa sebenarnya mereka perlu buat dalam peraturan 6 dan 7. Sebab tu mereka kebanyakannya hanya melantik pengurus tenaga elektrik berdaftar saja. Dia kata lantik pengurus tenaga elektrik berdaftar laporan 6 bulan sekali sahaja. Laporan 6 sebab tu yang itulah jadi cerita dia.
Okey, bila pengurusan kolektif berdaftar pula tak mampu nak jelaskan dengan sebetul-betulnya kepada pihak pasangan tentang apa tugas dalam Peraturan 16, maka mereka hanya mainkan peranan saja, itu sajalah. Every 6 bulan sekali datang dan hanya untuk tanda tangan borang B. Okey. Sebab tu penting pihak bagi saya pihak PTE lah, pengurusan kolektif berdaftar yang perlu jelas tentang perkara ni supaya mereka boleh terangkan kepada pihak perpasangan tentang tugas-tugas mereka lah. Okey. Apa kaitan antara Peraturan 6, 7 dan 16 ni lah. Ini yang menjadi isu sekarang. Lepas tu ada isu compliance. Dia kata compliance saya hanya perlu lantik pengurusan kolektif berdaftar. Hanya hantar tolong saya buat laporan 6 bulan sekali sahaja. Dia tak nampak, dia tak boleh nak jelaskan ni. Apa keperluan, dia tak faham apakah keperluan Peraturan 16 ni. Apa maksud audit dan analisa ni? Okey? Bagaimana nak tahu pengguna tenaga elektrik yang utama? Okey? Apa maksud nasihatkan ni? Apa maksud dia nasihatkan dalam membangunkan, melaksanakan langkah-langkah ni? Apa maksud langkah-langkah? Adakah hanya langkah penjimatan tenaga ataupun beyond that? Sebab kat sini dia tak kata langkah penjimatan tenaga, dia kata untuk langkah-langkah, okey? Langkah-langkah untuk memastikan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap di perpasangan berkenaan. Dia tak kata hanya menjimatkan tenaga sahaja. Memanglah bila kita cakap tenaga tu kita akan jimat tenaga, tapi dia tak nyatakan ini hanyalah langkah-langkah penjimatan tenaga. Jadi peraturan ini perlu tak nyatakan juga adakah itu peraturan A1 ni audit bermaksud energy audit. Bukan juga sebab tak ada kata pun ni perkataan audit tenaga kan. Dia hanya kata audit dan analisa. So apa maksud audit tu, apa maksud analisa tu? Okey. Kemudian apa maksud Apa maksud memantau keberkesanan? Apa yang nak dipantau Apa kaedah nak memantaunya? Dia kata memantau langkah-langkah. Apa yang nak dipantau kan? Apa bentuk pemantauan? Adakah data, adakah dokumentasi, dokumen dan sebagainya. Okay. Kemudian menyelia pula penyimpanan rekod. Rekod macam mana? Okey, rekod macam mana? Okay. And then yang 16C ni senanglah. Dia kena pastikan menghantar laporan lah. Okay. Sekali laporan tu dalam bentuk online. Saya akan terangkan lepas ni lah. Okay. So, itu Peraturan 16. Okay. Okay. So, lain-lain provision, lain-lain yang secara umum. Okay. Maksudnya, pihak sunyi tenaga, mereka lah yang akan mendaftar dan juga menyenggaralah senarai pengurusan kolektif berdaftar ni. Okay. Mereka sekarang ni, what they do, mereka dah buat satu online kita boleh tengok senarai PTE ni dalam laman web sunyi tenaga. Okay. Kemudian pihak sunyi tenaga juga boleh memberi tempoh masa lah untuk perpasangan patuh lah kepada peraturan tu setelah dapat notis. Okay. Dan dia punya denda dia tak banyak peraturan ni. Denda dia ialah lebih kurang dia kalau dia dapat bersalah dia hanya dendanya tak lebih daripada RM5,000 ataupun penjara tak lebih setahun. Itu tak banyaklah. Okey, itu sajalah. Okey, bagi pengurusan kolektif berdaftar pula, mereka perlu sijil pendaftaran mereka perlu diperbaharui setiap tahun. Setiap tahun. Untuk diperbaharui mereka perlu hadir kepada dipanggil CDP program lah. Okey, Continuous Development Program untuk mendapatkan mata lah. Okey, mata. Kalau segi mata dia, satu hari program, 8 jam, lebih kurang 4 mata. Okey, 4 points. Okey. Mereka perlu hadir sekurang-kurangnya, perlu dapat untuk diperbarui setiap tahun, paling kurang pun 8 mata. 8 points lah. Maksudnya perlu hadir sekurang-kurangnya program sebanyak 2 hari lah. Okey, untuk dapat 8 mata lah. Okey. So, kemudian apa yang perlu dihantar? So, ada dalam peraturan-peraturan ini, dalam peraturan 7 tadi, peraturan 7 tadi, 6 dan 7, mereka perlu menghantar maklumat dan juga laporan. Apa laporan dia? Sekarang, mulai pada tahun 2000, ini requirement dia lah. Ini maklumat-maklumat yang perlulah. Okay? Maklumat diperlukan, dasar, objektif, documentation, jawatankuasa, komiti, pengurusan tenaga, maklumat apa-apa maklumat yang perlu diminta oleh ST, senarai langkah-langkah jembatan tenaga, langkah-langkah yang dilaksanakan, tak dapat dilaksanakan dan kenapa, langkah-langkah yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan sebagainya lah.
Tapi sekarang semua ni telah dimasukkan dalam laporan secara atas talian, iaitu Energy Management Information System ataupun EMIS. Okay, semua ni telah dimasukkan dalam EMIS lah. Okay. Okay. EMIS ni bermula diperkenalkan pada tahun 2017. Okay. Dan pada tahun 2018 dia satu tempoh masa percubaan ataupun transition lah, peralihan, bukan percubaan, peralihan dan maksudnya. So mulai tahun 2019, okay, semua perpasangan yang berkenaan wajib menghantar laporan mereka semua maklumat ni tadi, okay, dalam bentuk secara atas talian melalui EMIS. Wajib melalui EMIS. Okay. Okey, ini secara umum saya ambil daripada laman WST, okey, daripada WST. Ni apakah itu EMIS? Okay, EMIS ni adalah satu sistem laporan atas talian. Di mana pihak suri tenaga ialah pentadbirlah sistem ni. Tadbir sistem ni. Okey. Dalam sistem ni ada tiga pihak akan akan connected lah, akan berkaitan, iaitu yang pertama sekali ialah perpasangan yang berkenaan, pasangan yang perlu patuh tu. Yang kedua ialah pengurus tenaga elektrik berdaftar yang dilantik oleh pasangan tersebut. So, kedua-dua ni akan dihubungkan dengan sunjaya tenaga. Okey. Kemudian pihak pasangan pula akan boleh hubungkan dengan pengurus tenaga elektrik yang mereka lantik dalam sistem ni lah. Okey. Secara umumnya macam ni. Pihak bila untuk menghantar laporan, okey, pihak perpasangan perlu generate report tu dalam sistem lah. Maaf. Maaf, okey. Okay, dia perlu dalam report dalam sistem tu. Kemudian mereka perlu, selepas mereka generate report dalam laporan, masukkan maklumat dalam sistem, mereka perlu hantar maklumat tu dalam sistem kepada RIM ataupun PTE. Okey, kepada pihak dalam sistem. So RIM maknanya pihak pasangan ada dia punya password dan juga ID. RIM juga ada password dan ID mereka lah. Okay. So bila pasangan telah dilantik dan terima maklum kepada ST, dia akan terus link dia punya account dia lah dengan pasangan ni lah, RIM ni, PTE ni. So bila pasangan telah isi maklumat, dia perlu forward submit kepada RIM dalam sistem atau PTE dalam sistem tu. Kemudian PTE perlu semak dan verify report laporan maklumat semua dalam dulu lah. Jika pihak PTE rasa semuanya okey, mereka akan approve dalam sistem. Baru boleh pihak pasangan submit report tu, hantar laporan tu kepada pihak suri tenaga dalam sistem. Selagi pihak RIM tidak kata approve dalam sistem, pihak pasangan tak boleh hantar kepada pihak ST ataupun pihak suri tenaga. Okey. Itu cara dia lah. Okey, so konsep macam tu. Maksudnya sebenarnya online, tak ada lagi laporan bertulis lah. Okay, so pihak ST akan tengoklah apa yang dihantar tu. So komunikasi akan berlaku dalam sistem ni lah. Pihak ST boleh hantar email, mesej dan sebagainya kepada mana-mana pihak yang berkaitan. Okay, inilah itu konsep EMIS, Energy Management Information System. Sekarang semua laporan melalui EMIS lah. Okay. Tapi tak semua PTE ada akses kepada EMIS. So hanya PTE yang pengurus tenaga elektrik berdaftar yang dilantik oleh mana-mana pasangan sahaja ada akses kepada EMIS. Jika tidak, mereka tak tahu apa itu EMIS. Okey, itu secara umumnya lah. Okey. Tapi kena ingat EMIS ni apa? EMIS ni ialah hanya satu sistem. Hanya satu sistem melapor. Okey, hanya melibatkan data dimasukkan, maklumat dimasukkan dan hantar kepada pasangan. Dia tak ada melibatkan analisa. Okey, dia tak analisa. Dia tak ada panduan bagaimana untuk verify data-data tu. Tak ada panduan bagaimana RIM kena tengok, bagaimana PTE perlu sahkan, tak ada. Semua tak ada. Okey, bergantung kepada hanya apa-apa yang dihantar kepada pihak PTE ni bergantung kepada mereka lah untuk memastikan data-data yang dihantar tu, maklumat yang dihantar oleh pihak pasangan tu tepat dan benar. Okey, so tak ada, dia tak ada boleh komen dan sebagainya lah kat situ. Dia hanya boleh melibatkan mesej-mesej segi komunikasi antara pihak ST dan juga pihak pasangan dan juga pihak RIM, pihak PTE, pihak ST kepada PTE dan sebagainya lah. Dia tak ada melibatkan analisa. Okey, maksudnya apa? Kalau pihak pasangan masuk data tu tak tepat dan pihak PTE juga tak boleh nak sahkan. So kalau pihak PTE approve juga
luluskan juga. So pihak itu dah data yang tak tepat akan sampai kepada pihak ST lah. Okey. So itulah kaedah dia. So MIS ni hanya satu sistem. Okay, dari segi integrity of the maklumat tu, integriti maklumat, okay, kebolehpercayaan, kebolehharapan, kebenaran maklumat tu bergantung sepenuhnya kepada pihak pasangan yang memasukkan maklumat dan juga pihak PTE yang perlu mengesahkan maklumat-maklumat yang dimasukkan sebelum dihantar kepada ST. Okey, itulah. Okey, ini secara umum lah pada siapa mereka yang tak pernah tengok apa itu MIS, saya share lah. Okey, apa dalam MIS. Ini di segi apa yang boleh nampak dalam oleh pasangan pasangan. Ini dalam pasangan punya akaun contohnya lah. Okay, mereka perlu hantar maklumat apa? Mereka perlu hantar maklumat tentang dasar kat sini. Ini contoh dia lah, contoh dia. Okey, kemudian senarai nama jawatankuasa perusahaan tenaga dia. Okey, komiti dia. Okay, dan juga penyataan tentang yang pertama penyataan dasar dia. Kemudian senarai nama jawatankuasa perusahaan tenaga di pasangan berkenaan. Kemudian apakah kenyataan objektif perusahaan tenaga dia lah. Ini maklumat umum dia lah. Okay. Maklumat yang perlu dihantar kepada pihak sunia tenaga setiap 6 bulan tu. Kemudian, okay, ini maklumat lagi. Ini contoh dia lah. Ini kalau pasangan ini contohnya, okay. Dia perlu hantar maklumat, dia perlu masukkan maklumat tentang apa lagi? Dia perlu masuk maklumat tentang apakah itu dia punya jenis-jenis bahan api yang diguna lah. Okay, bahan api yang diguna. Okay. Rasa saya tertinggal ni, tak apa, saya akan terangkan lah. Okay. Selepas yang ni tadi, okay, ada dalam laporan, dia perlu letakkan maklumat satu tentang maklumat tentang penggunaan tenaga elektrik dia. Dengan elektrik dia itu berapa banyak lah. So dia kena masukkan data tu selama 6 bulan macam ni. 6 bulan. Masukkan data 6 bulan. Okay. ST ada sistem dia boleh check data tu secara terus. Maksudnya kalau salah masuk, ST kata tahu salah. Maksudnya ST akan reject laporan tu nantilah, dia akan minta betulkan. Okay. Itu satu, data tentang penggunaan tenaga elektrik dalam masa 6 bulan setiap bulan. Yang kedua, okay, ialah data tentang apa itu energy variable. Apakah itu faktor yang berkaitan penggunaan tenaga. Ini satu lagi isu dia. So, maknanya pihak pasangan perlu tahu apakah maksud itu apa? Apakah maksud itu maksud energy variable tu. Jika dia tak tahu, pihak RIM lah. Okay. Pihak PT lah kena pastikan mereka tahu. Kena pasang bateri sekejap. Bateri laptop dah nak habis. Okey. Okey. So, kalau pihak pasangan tak letakkan variable yang betul, okay, kesannya besar sebenarnya. Kesannya besar. Okey. Kalau pasangan tak letak variable yang tepat untuk pasangan mereka, untuk apakah itu variable yang sepatutnya, mereka akan ada masalah untuk menetapkan mereka punya penunjuk prestasi tenaga. Okay, mereka tak boleh gunakan maklumat tu untuk memantau prestasi tenaga mereka lah. Itu lebih lagi perlu ditangkap. Tapi dia kata MIS tak tahu semua tu. Okay. Okay, contoh, maknanya penting maklumat tentang energy variable tu. Kalau pihak pasangan tak boleh letakkan maklumat energy variable yang tepat, maksudnya data tu sebenarnya kata data useless lah, data tak berguna. Yang paling saya takut ialah kalau data tu ST gunakan untuk buat database lah, untuk rujukan. Okey, mereka buat perbandingan antara industri dan sebagainya lah. Okey. Satu lagi, kalau pasangan tu industrial facility, mereka perlu hantar juga maklumat tentang mereka punya jumlah production dan sebagainya lah. Okay, kemudian dekat sini, dekat page ni, maklumat apa boleh hantar lagi? Mereka sebenarnya maklumat ni yang bagi saya tunjuk kat sini ialah berdasarkan kepada borang A tadi, borang A. Mereka perlu masukkan maklumat satu, senarai langkah-langkah penjimatan tenaga. Okey, penjimatan tenaga. Kat sinilah list, kat sini list. Atas kali ini list. Energy saving measure ESM list. Okey, apakah langkah-langkah penjimatan tenaga yang mereka mahu laksanakan lah. Yang mereka dah mahu laksanakan. Kemudian yang kedua ialah summary of implemented ESM. Maksudnya kat sini ialah
maklumat tentang mana-mana langkah-langkah daripada yang atas ni tadi, list ni, yang telah dilaksanakan dalam masa tempoh 6 bulan yang dilaporkan tu. Okey. Masuk kat sini lah kena masuk maklumat dia tentang apakah langkah-langkah dia, berapa anggaran perkhidmatan dia kan, berapa dia punya perkhidmatan segi RM, okey. Apakah dia, sistem dia akan kirakan lah, okey, apakah dia punya, kalau boleh buat kalkul dia akan kirakan dia punya ROI lah. Okey. Ini sepatutnya bukan ROI ni, sepatutnya simple payback. Okey, simple payback. Okay. Kemudian propose. Apa langkah yang dicadangkan? Okey. Yang dicadangkan, mana tak laksana lagi lah. So ini je maklumat. So dalam MIS, setakat sampai sini saja maklumatlah yang perlu dihantar kepada, yang perlu dimasukkan. Maksudnya kat sini, MIS hanyalah sebahagian daripada tempat ataupun maklumat-maklumat yang perlu ada dalam satu sistem perusahaan tenaga. Okey? Maksudnya kalau pihak persaingan hanya melibatkan berfikir tentang hanya patuh compliant minimum saja, ini saja maklumat dia. Dan kalau maklumat ini pula tidak dapat dimasukkan dengan betul dan tepat, maksudnya maklumat yang dihantar tu hanya maklumat yang tidak berguna lah. Okay. Ini yang berlaku sekarang. Ada berlaku lah, ada yang betul, ada yang tak betul lah. Okay. So itulah saya nak berkongsi tadi tentang apa itu peruntukan dalam peraturan perusahaan tenaga elektrik dengan cekap 2008. Okay. Saya harap ini beri manfaat lah, okay, kepada semua. Okay. Dan okay, saya harap kalau boleh bermanfaat, boleh kongsilah, okay, kepada semua pihak yang berkenaan. Okay. Dan juga sebarang komen boleh komen dalam ruang komen dalam video ni, ataupun boleh email kepada saya lah, email yang saya nyatakan di sini. Okay. So saya rasa itu saja perkongsian saya tentang apa itu peruntukan dalam peraturan perusahaan elektrik dengan cekap 2008. Okay, dan insyaAllah saya akan kita akan jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Okay, dalam berkaitan dengan perkhidmatan tenaga ataupun cekapan tenaga ataupun pengurusan tenaga. Okay, sekian. Sekali lagi saya ucapkan hari ini 1 Januari 2021. Selamat tahun baru. Okay, stay safe. Okay, stay positif. InsyaAllah semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik kepada kita semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.